semuanya ada 50 soalan, ya. Okey, dia ada 50 soalan semuanya. Dan pelajar kena pilih soalan-soalan ini dan cikgu akan dapat lihatnya semua. Okey, cikgu akan dapat lihat ke semua pelajar punya respon, ya. Okey, kalau tanda hijau ni, ya, bermaksud soalan yang dijawab tu betul, ya. Okey, tapi kalau salah, ya, maksudnya ni semua betul lah, ya. Okey, kalau salah dia akan ada tanda merah, ya. Bila kita jawab soalan ni macam ni, ya. So kalau salah D, jawapan dia sebenarnya bukan D, so akan dapat kosong markah lah, ya. So ada soalan yang ini semua markah-markah yang diberilah, ya. Dan kita ada banyak soalan, ya, untuk dijawab lah, ya. So mana yang tak ada yang belum dijawab tu, ada yang tak ada, dia tak akan keluar option lah A, B, C, D tu. Ya. Okey. So untuk pelajar masuk di dalam kelas KIK ni, cikgu akan bagi link, ya. Sebelum kelas kita akan bagi link kepada pelajar-pelajar ini, di mana link ni diorang akan klik, ya, link ni iaitu kelas KIK. Pelajar akan klik kelas KIK ni dan diorang akan masukkan nama, kelas kod dah automatik dan go. Bila diorang masuk je dan go, akan adalah nama diorang ni semua ni. Markah, kalau siapa yang dah buat, mana markah-markah yang diperolehi, ya. Kalau siapa yang dah habis buat, setakat ini ada yang tak habis lagi tu, ya. Jadi dia boleh sambung bila-bila bila dia ada masa, dia boleh sambung lah, ya, buat soalan-soalan ni dan dia auto check lah, ya. Okey. Jadi hari ni cikgu akan bincangkan soalan-soalan ini, ya. Okey. Siapa yang dah masuk kelas cikgu ni, tengok dekat ruangan chat tu ada link kelas KIK ni, boleh tak klik link tu, lepas tu jawab soalan. Ini soalan SPM paper 1, Okey, cikgu. Okey, try dulu, ya. Okey, cikgu mula, ya. Okey, untuk soalan cikgu start dari belakang, Okey, kita pergi ke soalan slide yang pertama. Okey. Iaitu okey, next, ya, kita pergi. Okey, hari ni kita akan bincangkan contoh-contoh soalan lah sijil pelajaran Malaysia ni. Okey, soalan-soalan tahun lepas, ya. Okey, kita mula daripada belakang, ya. Soalan yang pertama, Suhaila telah menerima sepucuk surat daripada rakan baiknya Aisyah. Surat yang diterimanya berwarna putih tanpa tulisan padanya. Terdapat satu nota yang disisipkan sebagai panduan, ya. Okey, so dia tanya larutan manakah yang perlu disembuh bagi membolehkan Suhaila membaca surat tersebut. Okey, so surat tu sebenarnya ada ditulis dengan ink yang menggunakan kalium iodida, tetapi kita tak dapat membacanya sebab tulisan tu tak nampak. Jadi kita kena sembuh dengan satu solution, satu larutan yang perlu disembuh pada surat tu supaya kita boleh baca. Okey, dan pilihan jawapannya adalah zinc nitrate, barium nitrate, lead 2 nitrate dan juga magnesium nitrate, ya. So apakah jawapan dia?
Okey. So jawapan dia kita check ya. Okey, kita tengok nota cikgu ni. Okey. Jadi sebenarnya untuk topik garam ni, semua cation ion boleh dikenal pasti dengan ujian pengesahan, iaitu dengan menggunakan larutan aqueous iaitu sama ada larutan natrium hidroksida ataupun aqueous ammonia ataupun larutan amonia, dan ini yang biasa kita buat dua ni. Tapi bila sampai ke peringkat C, iaitu kita nak membezakan dengan lebih detail lagi, kita guna reagent spesifik untuk tujuan ujian pengesahan, lebih spesifik ya. Okey, cara nak ingat, cikgu lebih suka untuk cara ingat guna teknik ni lah ya, KUSPAS ni, iaitu menggunakan larutan kita gunakan dua ujian ni dulu, iaitu ujian permulaannya, larutan NaOH dan juga aqueous ammonia. Okey, cara cikgu nak ingat, okey, cikgu buat KUSPAS dan cikgu letak larutan amonia di lajur yang pertama sebab amonia A. So A lah, kita anggap dia yang depan A. Lepas tu larutan natrium hidroksida cikgu letakkan di lajur kedua dalam kumpulan PAS ya. Dan juga di sebelah kiri ni cikgu letak semua senarai-senarai cation yang ingin diuji lah. So cikgu tick dulu, okey, nampak ada Cu2+, okey, sini dekat KUS ada, tick. Dekat PAS tak ada Cu2+. Tanda saja dulu ya. Zinc 2+, okey, ZZ ada, so tanda dua-dua. Pb2+, okey, sini tak ada, pangkar, dekat PAS ada. Aluminium, dekat KUS tak ada, dekat PAS ada A ni ya, aluminium. Mg, dua-dua pun tak ada, pangkar-pangkar. Fe2+ pun tak ada dan Ca2+ pun tak ada. Jadi apa maksud cikgu tandakan X dengan tanda ni? Untuk senang, tak perlu kita hafal, kita just tengok jadual yang kita buat ni. Okay, apa maksud X? X ni maksudnya mendakkan tidak melarut dalam natrium hidroksida ataupun amonia berlebihan. Kalau tanda tick ni bermaksud mendakkan putih melarut dalam natrium hidroksida ataupun amonia berlebihan. Ya, okey. Jadi kalau kita tengok, inilah result dia. Ya, kalau soalan tanya, contohnya kalau soalan tanya namakan cation yang mendakkan putihnya melarut dalam natrium adalah amonia berlebihan. So jawapannya adalah Cu2+ dengan zinc 2+. Kalau Cu2+ ni bermaksud mendakkan biru melarut dalam amonia berlebihan. Zinc pula mendakkan putihnya melarut dalam amonia berlebihan. Okey, sini pula zinc 2+ juga mendakkan putih melarut dalam natrium hidroksida berlebihan. Pb2+ pun mendakkan putih melarut dalam natrium hidroksida berlebihan. Aluminium pun mendakkan putih yang melarut dalam natrium hidroksida berlebihan. Itu cara kita nak hafal ya. Okey, lagi satu. Okey, apa maksud ujian spesifik ni? Contoh kita nak bezakan aluminium dengan Pb2+. Kalau kita tengok aluminium dengan Pb2+, resultnya sama. Guna amonia pun sama. Nak result dia Pb2+ dengan aluminium 3+ ni, result dia sama. Kita guna amonia, result sama. Kita guna natrium hidroksida pun resultnya sama. So kita nak membezakan dua-dua cation ni, kita menggunakan satu teknik lagi, satu reagent menggunakan reagent spesifik, iaitu kita gunakan apa-apa larutan sulfat, apa-apa larutan klorida ataupun apa-apa larutan iodida, kita uji untuk membezakan aluminium 3+ dengan Pb2+. Contoh, cikgu nak gunakan larutan natrium sulfat, larutan natrium klorida dan larutan kalium iodida. So Pb2+ ni akan memberikan result yang positif. Iaitu untuk larutan natrium sulfat dia akan membentuk mendakkan putih. So nampak je ada mendakkan putih dalam larutan natrium sulfat ni, maksudnya ada kehadiran ion Pb2+ ya, ion plumbum 2. Ya, dalam natrium klorida pun ion plumbum 2 ni juga membentuk mendakkan putih, dan Pb2+ akan membentuk akan bentuk mendakkan kuning dalam larutan kalium iodida. So kita dapat tahu dah, oh macam special sikit kan, guna Ki dia warna kuning. Okey, aluminium pula senang. Kita uji ketiga-tiga larutan ni kepada aluminium 3+, tiada mendakkan. So kita boleh bezakan lah aluminium 3+ dengan Pb2+. Okey, lagi satu yang spesifik yang ini ya. Contoh ion ammonium. Okey, kalau you orang masukkan sampel
kita masukkan sampel dengan beberapa titis larutan natrium hidroksida, tiada mendakkan, maksudnya dalam sampel tu ada ion amonium. Dan lagi satu ni Ca2+, calcium 2+ dengan Mg2+. Okey, apa yang membezakan calcium 2+ dengan Mg2+ ni? Okey, calcium 2+ ni kalau sampel, katalah sampel tu kita larutkan dalam amonia, tengok tiada mendakkan terbentuk langsung, tiada mendakkan langsung macam amonium. Maksudnya itu adalah kehadiran Ca2+. Tapi kalau Mg2+, apa beza Ca2+ dengan Mg2+ ni? Mg2+ ni akan membentuk mendakkan putih. Dan bila kita mendakkan putih, dan bila kita masukkan amonia dan juga natrium hidroksida berlebihan, maksudnya mendakkan putihnya tidak melarut dalam natrium hidroksida dan amonia berlebihan. So ni adalah ujian-ujian spesifik. Macam contoh kalsium ion dengan amonium ion ni paling senang lah. Kalau kalsium ion terus tiada mendakkan. Memang kita nampak tak ada pembentukan mendakkan. So itu ada kehadiran Ca2+. Jika kita uji dengan amonia. Amonium pun sama. Ya. Okey, jadi kalau kita tengok soalan tadi. Okay, kalau kita tengok soalan ini. Dia kata dia nak bagi tulisan ni nampak. Ya, menggunakan kalium iodida. So, kalau kita tengok pada kalium iodida ni punya ujian, yang paling senang sekali nak nampak adalah mendakkan kuning. So, tulisan tu akan nampak kuning. Jadi, bila Suhailah tu tulis surat tu menggunakan kalium iodida, tidak nampak. Jadi, kita kena sembuh bahan yang ada plumbum, ada ion plumbum ataupun lead to ion ni supaya tulisan tu jelas, ya. So jawapan dia adalah C, ya. Jadi tandalah jawapannya. Kalau jawapan C, kita boleh check ya student punya student punya jawapan. So cikgu boleh check lah ya jawapan pelajar di sini, view work, ya. Okey, kita tengok siapa yang betul, ya. Kita boleh view work student di sini. Okey, ada yang tak jawab, dia tak tahu nak jawab tu, dia tak jawab lah. Ya, contoh ni Aira betul. So C. Dia jawab C sebab jawapan tadi adalah C kan. So ada betul lah. Rashini, Izzatul. Okey, ramai yang betul ya. Okey, so cikgu boleh check di situlah. Okay, next questions adalah, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya adalah nombor 49 ya. Okay, soalan nombor 49 ni, jadi klik pelajar akan klik saja apa jawapan dia. Okay, nombor 49 ni adalah what is the total percentage of nitrogen and phosphorus in the fertilizer. Okay, so dia suruh kira nitrogen dan phosphorus ya, berapa. Okay, so dia yang penting soalan ni kita kena tahu formula ammonium phosphate ya. Okey. Ini kita kena tahu dulu formula ammonium phosphate iaitu NH4+, PO4 3-. So kita bentukkan dia punya formula ya. Ada bracket sebab semua huruf besar. 3 ambil charge daripada ion sebelah tu dan PO4 tak perlu bracket sebab charge-nya satu saja. So kita kena cari total ataupun GC molecular relative molecular mass for ammonium phosphate. So ni 3 darab N adalah 14 ya. Kalau kita tengok dekat soalan tu, dekat soalan ada tulis ya ni GAR dia nitrogen 14, oksigen 16. So ini adalah GC atom relative. So kita masukkan nilai-nilai ni, cari ya phosphorus 31 semua dan kita tambah semua, kita akan dapat total 149. Dan dia soalan tu nak total nitrogen dan phosphorus tambah 42 campur 31 73. So matematik biasa. So kita akan dapat 48.99 ya. Okay, next questions. Okay, soalan seterusnya. Okay, a student seorang murid menyediakan 0.02 mol magnesium klorida melalui tindak balas antara serbuk magnesium berlebihan dengan 20 cm padu asid hidroklorik. Okay, soalan ni bagus sebab dia dah buatkan equation untuk kita. Senang lah. Ya, ada setengah-setengah soalan tu tak buat equation ya. So what is the molarity? Berapakah kemolaran asid hidroklorik yang digunakan? Okay, so kita kena masukkan semua maklumat-maklumat yang diberi dan kita nak cari molarity. Ya. Okay, so
Molarity ni di sini, okey, kita persamaan kimia ni dah ada di sini, ya. Okey, jadi kita masukkan nilai-nilai dalam soalan tadi. Okey, kita tengok soalan ya, volume untuk hydrochloric acid. Ni dia, volume untuk chloric acid adalah volume dia berapa tu? 20. Okey, masukkan. Lepas tu 0.02 mol. Macam mana cikgu dapat 0.02 mol? Ni sini. 0.02 mol magnesium klorida. Okey, so dia suruh cari kemolaran, M besar, molarity. So kita kena cari ratio lah. 2 mol hydrochloric acid akan menghasilkan 1 mol magnesium klorida. Okey, kalau kita tengok sini magnesium klorida yang dihasilkan, yang terhasil ya. Produk yang terhasil adalah 0.02 mol. So bila kita dah tahu produk, kita nak tahu berapakah bahan tindak balas yang kita gunakan untuk kita dapat hasil 0.02 tu. So kita buat ratio 2:1. So kalau 0.02 hasil, so kemungkinan kita menggunakan berapa? Ya, 0.04 mol HCl ya, 2 kali ganda. Jadi ini belum jawapan lagi, ini unit mol ya. Mol ni adalah berkaitan dengan bilangan zarah ya. Molarity ni adalah kepekatan, jadi tak sama. Jadi apakah hubungan mol dengan M besar ni? Molarity iaitu mol sama dengan MV/1000. Masukkan nilai mol, kita nak cari M besar, so kita akan dapat 2, iaitu ni unit dia, mol DM negatif 3. Jadi tandakan jawapan dia 2 mol, iaitu jawapan dia adalah C. Ya, so klik kepada C tu. Itu jawapan dia, ya. Okey, nombor 48. Ahmad mengisi 4 jenis gas yang berlainan ke dalam 4 balon ya, seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okay, which balloon becomes the smallest after one day. So selalunya kalau kita nak tengok balloon tu cepat kempis, maksudnya dia mesti atom lah ya. Kalau atom tu dia, kalau molekul lambat lah, saiznya besar kan. So kalau atom tu dia cepat keluar daripada balloon ni. Dan juga kita boleh kira GC molekul relatif dia lah ya. Kita boleh kira GC molekul relatif dia. So siapa yang paling kecil itu, saiz yang paling kecil iaitu sama ada di atom ya. Atom lah selalunya mudah untuk keluar ya. Kalau diatomic ni dah molekul, kalau kita tengok ni semua struktur sebatian ni semua terdiri daripada molekul. So memang kalau macam atom saja dia mudah keluar. So balon tu cepat kempis ya. So kita cari dia punya GC molekul relatif. Okey, so pilih jawapan dia di situ ya. Okey. Okey, kita pergi ke soalan nombor 45. Okey, 45 ni dia bagi persamaan kimia juga, bagus ya dia dah bagi. Okey, dia tanya berapakah jisim etanol yang digunakan untuk menghasilkan gas 960. So untuk menghasilkan gas karbon dioksida lah 960 pada keadaan bilik ya. Okey, jadi kita tengok soalan ni nombor 45. Okey, so macam mana cara dia? Okey, kita masukkan maklumat. Apa-apa pun kita masukkan maklumat ya. C2H5OH ini adalah equation yang dibagi tadi. Okey, dia nak suruh kita cari volume 960 cm3 dan dia nak suruh kita cari mass ya. Tengok dia suruh kita cari mass of ethanol ya. Okey, jadi apa kita buat? Kita buat ratio juga. 1 mol ethanol akan menghasilkan 2 mol CO2. 0.02 mol. Bagaimana kita dapat? Okey, bagaimana kita dapat? Okey, mula-mula kita buat ratio dulu. 1 mol akan menghasilkan 1 mol C2H5OH akan menghasilkan 2 mol CO2. Okey, nampak tak volume ni dia bagi unit 960 cm3. So bila kita diberi jisim, kita juga boleh tukar dia dalam bentuk mol. Ya. So cara kita nak tukar jisim kepada isi padu kepada mol, kita kena bahagi dengan volume. Nak tukar kepada mol, kita kena bahagi dengan RTP ataupun STP. Kalau kita tengok dia bagi room temperature 24 desimeter kubik. Jadi kalau boleh kita tukar unit sebab kita nak sama unit dia, tukar kepada 0.96. So kita bahagi, kita akan dapat 0.04 mol. So bila kita tahu isi padu karbon dioksida yang sudah
sudah ditukarkan pada mol tadi 0.04 mol. So kita boleh agak-agak lah kalau hasilnya kita dapat 0.04 mol. So kita boleh agak bahan tidak balas yang telah kita gunakan untuk dapat 0.04 mol ni. So ratio dia adalah 1:2. So kalau kita dapat 0.04 mol, so kita boleh agak bahan tidak balas kita adalah 0.02. Tetapi jawapan belum lagi habis. Soalan di sini kalau kita check balik, soalan dia nak GSIM. So kalau kita nak GSIM, kita masuk balik dalam formula mol sama dengan GSIM per JMR. So C2H5OH ni punya JMR. So kita akan dapat 0.92 gram. Ya, boleh ya. Okay, ni soalan 45. Okey. Okey, lepas tu soalan 46 pula. Okey, 46 ni, the molarity of sulfuric acid used dalam electrolyte adalah 2.0 dan kita nak tukarkan unit mol DM3 kepada concentration GDM negatif 3 ya. Jadi kalau kita nak tukar, okey, formula dia mol DM negatif 3, kita nak tukar unit kepada GDM negatif 3 adalah kita kena darab dengan JMR dia ya. Itu ini pertukaran unit lah, mol nak ke GDM negatif 3. So H2SO4 kita kena kira lah dia punya JMR dia ya. Sebab kita nak tahu, kita kena darab dengan JMR dia ya. Jadi kita darabkan lah ya. Contoh tadi H2SO4, okey, kita kena carilah ya. H2 tu 2 kali 1 tambah S 3 2 kan. 4 kali 16 ya. So kita akan dapat berapa? 64 tambah 32 tambah 2. So kita akan dapat 98 ya. So 98 tadi ni kita darab dengan ya, 98 tadi kita darab dengan 2 ya. So kita darab dengan 2, so kita akan dapat 196 pertukaran unit tadi. Ya, boleh ya? So ni kita akan darab dengan 2 untuk dapat unit GDM negatif 3. Okay. So next questions ya. Okay. So kita boleh tengoklah ya jawapan-jawapan pelajar. Nombor 46 tu berapa jawapan dia ya. Kita boleh check kat sini. Okay. So kita pergi ke soalan nombor 47 dah. Okey. Seterusnya kita nak jawab nombor 44. Okey, nombor 44 ni what can be observed. Kalau kita tengok group 1 ya. Okey, kita akan nampak tindak balas group 1 ni dengan gas oksigen. Dan kalau kita tengok elemen X ni dia punya flame besar dan elemen Y ni flame dia kecil. So dia suruh kita perhatikan apabila unsur-unsur tu dimasukkan ke dalam besen berisi air secara berasingan. Apakah yang dapat diperhatikan perbezaan dia? Okey. Jadi sebenarnya kita dah belajar dulu sifat-sifat kumpulan 1 ni. Lithium ni dia akan terbakar perlahan dan dia akan mengeluarkan nyalaan merah ya. Kalau boleh kena hafal nyalaan ni. Dan hasilnya ingatlah kalau semua logam ni berwarna kelabu. So bila kita melakukan pembakaran tindak balas dengan oksigen, logam lithium ni akan menjadi serbuk warna putih. Terbakar dia terbakar dalam oksigen dan menjadi serbuk warna putih. Natrium juga terbakar tapi terbakar dengan terang dan mengeluarkan nyalaan kuning, manakala kalium ataupun potasium terbakar dengan sangat terang dan dia akan menghasilkan penyalaan ungu dan juga pepejal putih. Okey, jadi kalau kita tengok keputusan dia yang mana. So dia kata what can be observed. Okey, kalau B ni Y ni ada pop sound, tak mungkin lah ya. Pop sound ni untuk hidrogen, so salah A tu. B tu dia kata X ni move slowly. Sepatutnya kalau nampak flame dia besar ni, maksudnya dia sangat reaktif lah. Kemungkinan X ni adalah kalium ya. So jawapan dia adalah C ya. Terbakar di atas permukaan air dengan nyalaan ungu, kalium tadi. Dan juga
Y ni burns on the surface of water with yellow flame. Sebab kalau kita tengok ikut ranking tu, yellow flame ni ranking kedua, red flame ni yang pertama. So lagi dia reaktif, mula-mula red flame, kurang reaktif, lagi reaktif jadi yellow flame, lagi reaktif dia akan menghasilkan purple flame, ya. So jawapan dia adalah C lah. Pilih ya, klik kat jawapan tu akan dapat 1 point ya. Okey, tengok nombor 42 pula. Okey, 42 ni adalah nak tunjukkan isi padu gas oksigen dikumpulkan apabila larutan hidrogen peroksida terurai dengan kehadiran mangan 4 oksida. Di hidrogen peroksida ni sebenarnya mengalami penguraian. Tapi hidrogen peroksida ni penguraian ni sangat lambat. Kita memerlukan mangkin. So mangkin dia mangan 4 oksida ya untuk menghasilkan oksigen dan air. So hidrogen peroksida ni pentinglah untuk menghasilkan gas oksigen yang terhasil. So macam mana nak kira minit ketiga? Ya. So maksud minit ketiga ni adalah macam ni ya. Okey, apa maksud minit ketiga ni? Minit ketiga ni dia kena faham minit kedua, minit pertama, minit ketiga, macam tu pada minit tu. So dia kena faham di situ. So untuk faham minit-minit ni, ya kita boleh tengok nombor 42. Jangan cikgu buat tu graf tu. Okey, tengok cikgu ada buat masa tu 0 kepada 1. Lepas tu 1 kepada 2 minit dan 2 minit kepada 3 minit ya. Okey, so kalau kita tukar saat pula, 60 saat, 120 saat dan 180 saat. So kalau dia tanya, dia ada soalan yang dia tanya pada minit pertama. Ini minit pertama. Ini minit kedua, area ni, kawasan ni. So kalau ditanya pada minit ketiga, iaitu kawasan ini. So kita kena tolak lah. Okay, kita tahu ya, untuk cari tindak balas, untuk mencari kadar tindak balas ya, dia punya formula adalah jumlah produk ni. Jumlah gas oksigen ataupun produk yang terkumpul bahagi dengan masa yang diambil. Kan? Okey, kalau kita tengok jadual ni pada minit ketiga, kita tengok pada minit ketiga, okey, minit ataupun pada 180 saat dia menghasilkan berapa ni? 25.8. So korang pun tulis ni 25.8. Okey. Dia kena tolak area ni. 3 tolak 2. Okey. Pada 120 saat ataupun pada minit kedua, dia menghasilkan 10.4. So tolak dengan 10.4. Jadi atas pun tolak, bawah pun tolak sebab kita nak cari pada minit ketiga sahaja. So korang akan dapat 0.257. Ya. Itu maksudnya pada minit pertama ataupun pada minit kedua ya. Cara nak cari lah soalan kalau ditanya macam tu ya. Jadi kita ingatlah dia punya soalan tu ya, cara nak kalau soalan yang bertanyakan pada minit kedua, kalau ditanya pada minit kedua 2 tolak 1 ataupun 120 sini tolak dengan 60. Pada minit pertama 1 tolak 0 minit ataupun 60 saat tolak dengan 0 saat. Ya. Okey, dan soalan ni dia tanya kadar tindak balas purata. So kalau kadar tindak balas purata guna formula. Tapi kalau dia kata mendapatkan kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas pada masa tertentu bukannya kadar tindak balas purata. Contoh dia kata hitungkan kadar tindak balas pada pada 60 saat. So kena buat tangent. Kalau dia kata kadar tindak balas purata, bahagi. Itu jumlah hasil yang terhasil bahagi dengan masa yang diambil. Ya, boleh ya. Ataupun maksudnya kalau kadar tindak balas tu spesifik atau tertentu, mesti kena ada tangent. Okey, so ni nombor 42. So pilihlah jawapan dia 0.257. Okey, tengok nombor 43. Okey, 43 ni dia bagi manakah antara berikut adalah redox reaction. Okey, untuk jawab soalan redox ni, kita kena faham
definisi redox ya. Okey, redox reaction ni dia ada dua ya, iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okey, apa maksud pengoksidaan? Pengoksidaan ni apabila tindak balas tu menerima oksigen, hilangkan hidrogen, hilangkan ataupun derma elektron dan juga nombor pengoksidaannya bertambah. So kalau kita ingat satu part ni yang penurunan ni kita boleh terbalikkan. Okey, cara nak ingat sebenarnya ada juga cara-cara nak ingat, senang aja. Okey, bila tengok nama pengoksidaan, maksudnya dalam tu ada oksigen. Jadi maksudnya tambah oksigen lah. Kalau satu dah tambah, definisi pertama sudah tambah oksigen, hidrogen tu kita terbalikkan. Maksudnya hilang hidrogen. Okey, oxidation. D ni ada perkataan oxidize ya. Oxidation ni bermaksud D ya, ada sini D, donate derma elektron. So dia akan hilang elektron dia. Cara nak ingat ya. Okey, penurunan pun ada cara nak ingat juga. Reduction tu receive. So receive elektron. Dan juga reduction ni juga bermaksud reduce. Maksudnya nombor pengoksidaan tu berkurang. Jadi kalau kita nak terbalikkan, nombor pengoksidaan tu bertambah untuk pengoksidaan. Okey, jadi kita tengok equation yang pertama, adakah dia tindak balas redox ke tak? Kalau kita nak kenal pasti persamaan kimia tu mengalami tindak balas redox atau tidak, kita kena check satu-satu. Semuanya dia mesti berlaku serentak. Tak boleh dalam equation tu hanya pengoksidaan saja atau penurunan saja. Dia kena berlaku serentak. Contoh macam ni ya. Magnesium ni nombor pengoksidaan dia adalah kosong sebab dia adalah nombor pengoksidaan untuk unsur. Semua unsur nombor pengoksidaan adalah kosong. Charge dia ya. Oksigen ni juga unsur yang ada molekul neutral, so nombor pengoksidaan dia pun kosong. Okey, magnesium oksida ni ataupun magnesium oxide ni adalah sebatan ionik dan nama pun ionik dia mesti ada charge, itu Mg2+ dengan O2-. Ya. Soalan nombor 50.